dengan duit tadi. Tu panggil orang zuhud. Kita ada duit kita, hati kita terikat dengan duit kita tu. Korang sikit duit, hati resah dah. Lebih sikit duit, hati gembira. Tu mana orang tidak zuhud ni. Orang zuhud ni barang tak, dia pi duit sejuta pun, hati dia tidak resah kalau duit hilang. Ni kita baru ada RM1, resah dah kalau duit hilang. Beza kita dengan ulama dulu. Inilah sekurang-kurang pangkat zahid, iaitu zahid orang awam. Zuhud orang awam macam tu. Dia boleh mengambil sedikit daripada nikmat dunia ni untuk dia cari untung di akhirat kelak. Macam saya kata tadi, kalau dia tak sera langsung dengan dunia, takut dia tak boleh buat langsung ibadah hak menggunakan duit, kerana ada ibadah yang besen tubuh badan seperti semayang. Ada yang ibadah dia kena guna mal, harta benda seperti sedekah, haji, infak. Mana ada orang infak bukan daripada harta hak dia ada. Kan? Ibadah dia macam-macam jenis. Bukan ibadah yang badaniah, tetapi ibadah yang maliyah. Macam mana kita nak buat ibadah yang pesen RM2? Sudah tentu kita kena ada duit ringgit. Ni panggil zuhud orang awam macam kita ni. Hak makan tangan kanan, hak kalau hilang sikit duit cari teraba-raba ni, zuhud orang kita ni. Zuhud orang awam. Saya bulan lepas main mengajak sini kan. Balik handset saya, buh olahraga motor. Jalan kot Ion ke pemakit besar tu. Sampai dekat atas nak balik rumah saya tu berseteringat handset tak ada olahraga. Hati punya resah tu mana? Hati punya resah. Saya patah balik daripada rumah dekat traffic light IPD Kulim tu, patah balik main ke atas ni. 3 kali saya pusing. Sebab apa? Nak cari telefon saya. Kalau duit hilang tak apa lagi. Sebab telefon ni saya rasa macam-macam dah. Nombor telefon, hal peribadi dan sebagainya. Kalau duit tak apa. Tengok kita macam mana. Telefon ni dunia lah. Tapi kita sanggup turun. Tawah 3 kali. Kenapa nak cari? Rupa-rupa telefon bukan duduk atas jalan. Celah kangkang kita je. Rupa-rupa telefon duduk kat mana? Celah kangkang kita saja. Tuhan baru sorok tepi tu punya resah kita ni. Benda tu berlaku di diri saya. Hak ajak tuan-tuan ni. Tuan-tuan kalau saya tak tahu. Hak saya tolong ajak ni Tuhan uji dah. Nak masuk bab zuhud dia kenal saya dulu. Tengok macam mana tu guru nak ajak zuhud ni. Hang zuhud ke tak ni? Lah kali saya duk saya pergi ambil sepupu saya di Taman Kenari. Saya suruh dia tolong cari. Saya bawa motor suluh. Orang pun tengok depa ni dia buat apa ni suluh di rumput. Punya resah. Lah saya duduk saya bangun, saya angkat jubah saya, tengok telefon sangkut dekat bawah. Dekat bawah tempat raga motor. Kalau RS dilekat dalam tu. Saya rasa lega. Allah, saya sujud syukur sebab telefon saya jumpa lepas saya tawaf Kulim ni 3 kali. Saya tak pernah lagi buat kerja aku tu. Tengok ni hati kita macam mana ni. Benda kita hilang kita apa? Duk ada di hati kita. Allahu Akbar. Dan zahid yang paling sempurna, dan zuhud yang paling sempurna, dan yang tinggi sekali. Zuhud ni hak tadi tu zuhud pesen orang awam bangsa kita ni. Ambil dunia sekadar yang kita perlu untuk buat pahala di akhirat. Adapun zuhud yang paling tinggi ni, hak kena pada ahli Allah ni, golongan-golongan para wali Allah ni, meninggalkan barang lain daripada Allah sama sekali. Dia tinggal hak lain. Selain daripada Allah dia tinggal belakang. Ni golongan-golongan ahli Allah, para awliya Allah, kutub-kutub no. Kita bukan sedarjat dengan depa. Kita zuhud orang awam biasa. Adapun depa makna zuhud bagi depa meninggalkan selain daripada Allah tu mana zuhud. Kalau dia tahu kita zuhud juga, dia pun zuhud juga, dia renyah dengan zuhud kita kerana kita mengambil selain daripada Allah juga. Dia menolak selain daripada Allah. Yakni pada zahirnya dan pada batin. Belah zahir pun dia tolak selain daripada Allah, belah batin pun dia tolak selain daripada Allah. Itu adalah makna zuhud hak paling tinggi sekali yang terkena kepada para nabi, para awliya, para orang soleh. Adapun kita ni hak berak kencing dalam diri ni, kita sekadar zuhud dia orang awam sahaja. Mengambil dunia untuk perjalanan akhirat kita. Dan setengah daripada makna zuhud itu
meninggalkan daripada barang yang ada di dalam tangan. Zuhud ni ada satu makna lagi, iaitu kita meninggalkan apa yang ada di atas tangan kita. Yang ni bukan silap. Meninggalkan daripada barang yang ada di dalam tangan orang. Kita tak terasa nak hak orang. Yang ni tidak tamak hak orang lain sekali-kali. Kita tengok orang lain lebih, kita rasa tak mau. Tu panggil zuhud. Kalau kita tengok orang lain lebih, kita rasa nak juga apa hak dia ada, tu panggil tamak. Orang beli kereta besar, kita tak ada kereta, kita pun nak beli kereta besar, kita panggil tamak, kita nak apa yang ada di tangan orang lain. Kalau kita tak mau, kita belajar zuhud, cukup apa yang ada. Seperti mana firman Allah Ta'ala, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Surah Taha. Allah Ta'ala kata, dan janganlah engkau panjangkan melihat dua mata engkau kepada barang yang kami berikan kepada orang kafir. Apa yang kami duk bagi nikmat pada orang kafir, mata tajam kita jangan duk pandang. Kerana kalau kita pandang apa yang Tuhan bagi pada orang kafir, akan rasa tak puas hati. Bila rasa tak puas hati, mai sifat tamak. Allah Ta'ala kata, sambung. Dan jangan engkau panjangkan melihat dua mata engkau kepada barang yang kami berikan kepada orang kafir, supaya mereka bersedap-sedap dengan apa yang kami bagi di dunia ni. Akan berbagai perhiasan dunia dan keelokannya, supaya kami fitnahkan dan kesusahan mereka pada akhirnya. Orang kaya daripada orang kafir yang hidup sekarang ni hanyalah fitnah. Supaya apa? Supaya Tuhan nak susahkan mereka di akhirat kelak. Jadi Allah Ta'ala suruh kita, ketika mana kita melihat orang kafir yang senang ketika di dunia, jangan kita rasa tamak nak macam mereka. Tuhan bagi dulu. Cina beli rumah besar. Cina beli ada ladang-ladang tu. Dan kita tak ada. Kita jangan tamak. Bila ada sifat tamak, dia akan tambah satu sifat lagi. Dia akan buat sifat mazmumah itu mencuri. Kerana apa? Dia tak reda dengan apa yang dia ada. Sebab tu nak jadi ahlillah kena ar-ridha bil qalil. Kita kena reda walaupun sikit. Ada orang di antara kita serban besar, jubah besar, tapi dia tak reda dengan sikit. Dia suka banyak. Bila dia suka banyak, maka dia nama tamak. Tamak ni bukan kata kat dia ya. Dia tamak dengan kata yang ada di tangan orang lain. Dan bermula rezeki daripada Tuhan engkau itu terlebih baik dan berkekalan ia. Apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita, itulah yang terlebih baik. Walaupun kita makan nasi sehari sekepoi, orang lain makan nasi biryani, nasi Arab, hak sekepoi yang kita makan tu terlebih baik kerana tu rezeki yang Tuhan bagi untuk kita. Kerana Tuhan lahirkan kita di dunia ni, Tuhan dah bahagi siap-siap rezeki dah. Jangan kita pandang rezeki orang lain. Kalau kita pandang jadi sifat tamak. Kita akan rasa tak yakin dengan apa yang Tuhan bagi pada kita. Kita semayang 5 kali sehari, dia semayang tak mai pun, tapi dia boleh makan besar, kita makan kecil. Hati kita jadi berbelah bagi, tak reda dengan apa amalan yang kita buat. Ada aja, bukan kata kita kan. Kita kadang-kadang main masjid, kita tengok orang yang tak main masjid, kita besarnya daripada kita. Apa amalan dia buat, tak buat apa pun. Sebenarnya Tuhan nak uji kita, bukan uji dia. Nak tengok ni, kita duduk main masjid ni. Subuh mai, Zuhur mai, Maghrib mai, Asar mai, Isyak mai. Dia kelak kereta besar. Setiap tahun kelak kereta besar. Allah nak uji kita ni. Ketika mana kita dah buat amalan, mata kita tengok dah rezeki orang lain. Dah tu mau buat amalan kerana rezeki, yang bukan kerana Allah. Orang buat amalan kerana Allah. Allah Ta'ala nak bagi rezeki ke tak, hak dia. Ni kita buat amalan kerana rezeki. Kalau tak dapat, mengelupong. Kalau buat amalan kerana rezeki, kerana pahala, esok kalau Tuhan buh, kalau dalam neraka, kita mengelupok dekat pintu syurga. Tak mau. Sebab apa? Buat amalan kerana nak masuk syurga saja. Dah tu masuk syurga kita bukan kerana amalan kita. Kerana rahmat Tuhan. Allah Ta'ala boleh saja bagi wanita-wanita yang berzina di dunia ni masuk syurga. Sebab Allah Ta'ala rahmat dia. Allah Ta'ala juga boleh memasukkan kita yang duk main masjid ke dalam neraka dengan sifat adilnya Tuhan. Jadi buat amalan hanya kerana Allah. Allah Ta'ala nak buh di mana hak dia.
Jangan kita buat amalan kerana syurga, kerana balasan. Takut-takut tak dapat, mengelupok esok. Kita dah buat kerja nak makan gaji. Tahu-tahu tak dapat gaji. Mengelupok kita. Mengelupok. Kalau buat kerja kerana Allah, kalau tak apa-apa pun tak apa. Aku dapat Allah dah. Tapi susah dah nak sampai makam ni. Susah. Dia kena riadah. Kena banyak buat latihan. Buat latihan. Kalau kerja kan, kerja orang tak pergi apa, puji pun tak, kita rasa lemah, rasa letih. Sebab apa? Sebab memang kita kerja nak makan puji dengan nak makan gaji. Kalau buat kerja kerana Allah, orang tak puji, orang tak bagi gaji, tak ada apa. Tapi susahlah nak sampai maqam tu. Dan sabda Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Hendaklah kamu berada di dalam dunia ini. Dunia ni kecil saja. Bila benda tu kecil, duduk lama tak? Sat ya. Sat saja. Jadi buat apa kita nak duduk lama-lama dekat benda yang kita kena duduk sat? Sebab tu Nabi kata, hendaklah kamu berada di dunia ni. Dunia tempat hak paling hina sekali. Kalau dunia ni tempat mulia, kan? Kalau dunia ni tempat mulia, nescaya orang kafir tak boleh minum air setitik pun daripada Allah. Sebab tu syurga ni tempat mulia, kafir tak boleh masuk. Kalau dunia ni mulia di sisi Allah, mulia ni sebesar sayap nyamuk. Mulia dunia sebesar sayap nyamuk, orang kafir tak boleh minum air setitik pun. Dah tu mulia dak dunia ni. Tak ada mulia mana? Mata'ul ghurur, tempat kena tipu. Dunia tempat kena bohong. Tu kita kena bohong tak? Kena bohong lah. Iblis tepuk tangan. Jadi geng aku lah. Jadi geng aku. Kata. Apa Nabi kata? Duduk dalam dunia ini seolah-olah kamu orang yang berdagang. Kalau kita main berdagang, duduk lama tak? Duduk. Sat ya. Kemboja main lalu jual kain rumah kita, duduk lama tak? Duduk. Sat ya. Dia main duduk sat tanya mu nak beli tak? Tak mau beli. Ya kalih lima orang lain pula. Macam tu kita pergi dunia. Main sat ya. Patuh balik. Pergi sat. Dengan mana macam tu. Jadi bila kita duduk dunia, jangan rasa dunia ni akan kekal. Tak, kita yang fana, dunia juga fana. Kita binasa, dunia juga binasa. Emma dunia binasa dulu baru kita, ataupun kita binasa dulu baru dunia. Deh tu. Atau seperti orang yang lalu lalang, orang yang pergi musafir. Musafir dia tak duduk lama, sebab dia akan balik mukim di rumah dia juga. Kita ni mukim kita ni, syurga neraka esok ni. Dunia ni tempat kita musafir saja. Musafir pun tak lama mana. Ada 60 tahun, ada 70 tahun, ada 80 tahun, ada 90 tahun, ada 100 lebih tahun. Ada yang awal, ada yang muda, ada yang tua. Kan? Kalau Allah Ta'ala ambil nyawa kita tua, moga-moga tua kita tu berkat. Kalau Allah Ta'ala ambil kita muda, moga-moga cukup pahala kita buat. Itu yang kita minta. Kan? Jadi, dunia ni tempat kita singgah saja. Bila kita singgah, bukan nak beli barang banyak-banyak. Payah nak bawa balik. Dah tu nak beli barang banyak-banyak apa? Bukan nak boleh bawa balik pun. Beli rumah, beli kereta, beli ladang, beli kambing, beli ayam, beli rebau. Beli macam-macam. Tapi tak boleh bawa balik. Kalau kita pergi Kuala Lumpur, bawa kereta kecil lah. Boleh beli barang banyak. Tak boleh beli. Kenapa nak balik tak cukup. Pungkok kereta tak lepas pun. Lepas tu dunia benda kecil. Mu nak jalan musafir, mu nak bawa balik apa? Tak boleh buh dah. Tak boleh buh dah. Beli macam-macam ni, rebau beli. Belur rebau. Ulama kata kita di dunia ni, makan binatang besar-besar. Itu besok mati, binatang kecil makan kita. Hina kita, hina. Kita hidup dunia makan lembu besar daripada kita lagi. Kita hidup dunia makan rebau besar daripada kita lagi. Esok kita mati, bukan lembu rebau makan kita, cacing yang makan kita. Siapa yang mulia? Dah tu duk ego apa kalau sombong, kalau segak. Ulat yang makan. Waktu hidup dia makan binatang besar. Waktu dia mati, binatang kecil dia ajak dia. Allah tak buat main ulat apa dia rebau makan kita tak. Kecil ya ulat tu dia makan sampai habis tinggal tulang. Dah tulang itu ada tulang tu awak main binatang lain pula makan tulang sampai habis. Dah tu belagak apa kan? Batu Nabi ajak bila duduk dunia kena zuhud. Zuhud ambil sekadar yang mana yang boleh saja untuk bawa kita ke syurga. Nak buat amal ibadat. Kalau kita rezeki Tuhan bagi banyak, kita jangan resah kalau rezeki kita hilang. Ni orang kita dah. Kalau rezeki banyak, dia kuih lagi macam takut. Takut rezeki habis. Rezeki ni takkan habis.
Burung pun Tuhan bagi makan. Ikan di lautan pun Tuhan bagi makan. Ikan banyak mana di laut, kita langsung seorang pun tak tahu. Tapi hari-hari ada ikan. Siapa bagi kita makan? Allah. Dah tu takut apa? Tu. Yakni jangan engkau ambil daripada dunia, melainkan qadar yang mencukupi bekal untuk berjalan ke akhirat juga. Musannaf kata bila mu di dunia, jangan ambil lebih-lebih. Sekadar bekal nak buat akhirat ya. Kalau mu beli barang banyak susah buat balik. Kalau beli amal ibadat tukar jadi pahala tak apa. Kalau duit berkepul-kepul pun suruh kita angkat 1 juta pun belum tentu boleh angkat lagi. Kalau 1 juta tu debuh dalam nilaian bank tak apa. Cuba saya bagi 2 juta, buat turun duit 1 terak. Boleh tuan-tuan angkat engkut? Tak boleh. Lama-lama letih kutu ya. Baru duit, tak kata benda lain lagi. Dan janganlah ambil berlebih-lebih yang melalaikan kamu daripada berbuat taat kepada Allah. Ketika mana Allah Ta'ala singgahkan ke alam dunia, jangan mu ambil lebih-lebih. Kerana bila kamu ambil lebih-lebih, kamu akan lalai kepada ibadat. Kamu akan lalai kepada melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Sopo kita pesen tu dah. Kalau kita cari lebih-lebih, maka masa untuk ibadat tak ada. Kita ni dua ya. Kalau mu ada duit, masa tak ada. Kalau mu ada masa, duit pula tak ada. Susah nak jumpa orang, dia ada masa, ada duit. Melainkan waktu tua. Kuasa pula tak ada. Dia ada kelam sak, waktu dia muda, dia buat duit. Dia tak ada masa mengaji. Waktu dia tua, dia ada duit, dia ada masa. Kuasa tak ada. Nak main masjid, nak kena orang tolak. Nak pergi umrah, nak kena orang tolak. Kan, nak makan pun tak boleh. Nak cakap pun tak larat. Dia ada duit, ada masa, kuasa tak ada dah. Jadi kalau Tuhan bagi kita duit, kita gunakan duit kita untuk ibadat. Kalau Tuhan bagi kita masa, guna masa untuk ibadat. Baru betul. Jangan kita tamak dengan rezeki hak Tuhan bagi pada orang lain. Dan jangan pula kita tamak dengan masa yang ada pada orang lain. Allah Ta'ala bagi kita rezeki banyak kan. Kita tengok dia ni tak ada buat apa kerja. Kalau aku jadi dia. Kita tamak. Kita tak puas hati dengan masa Tuhan bagi pada dia. Dan kita tak sedang apa yang Tuhan bagi kepada kita tak dapat kat dia. Tu. Jadi sekadar tu zuhud. Zuhud mana apa? Ambil sekadar perlu supaya kita boleh buat balik ke negeri hak kita nak duduklah lama. Lama lah tuan-tuan. Kita lah ni dah main penyakit-penyakit tua dah. Sifat-sifat tua dah. Sifat tua, rambut akan jadi putih, gigi akan luruh, mata akan tak nampak, telinga kuih lama pekak, tubuh kuih lama tak kuasa. Tu sifat-sifat tua. Bila main sifat-sifat tua, nak pergi mana lagi? Nak ragah bukit ke? Tak. Main ragah masjid seorang ni. Kan? Main ragah masjid seorang. Ragah tangga 3 butir tangga. Tak ada suruh main ragah bukit tak kunak. Kalau main sifat-sifat tua ni, saya tak main sifat tua lagi, tak apa lah. Saya tak ada putih pun tak, nampak lagi. Kosa lagi. Lingung dengar lagi. Kalau dah start pekak, gigi tak ada, rambut dah putih, kena perasan sendiri-sendiri. Takut kalau orang abang, kita sakit hati. Habis tu. Yang kelima, habis zuhud sikit ya. Yang kelima, as-sabru. Apa mana sabru? Sabar. Kita sabar di atas bala hak Tuhan bagi pada kita. Kadang kita tak boleh nak sabar. Kita nak cepat marah. Cepat marah. Sebab tu sabar ni, apa pahala dia besar. Siapa yang sabar? As-sabru dia. Sabar ni adalah cahaya Tuhan bagi pada kita. Siapa mampu untuk sabar. As-sabru artinya ibarat daripada menahan hati dan segala anggota daripada menanggung segala keluh kesah. Kita boleh tahan hati kita dan segala anggota kita untuk tanggung keluh kesah. Keluh kesah ni apa? Bila Tuhan bagi pada kita, benda hak kita tak mau jadi keluh kesah. Kita nak senang, Tuhan bagi susah. Keluh kesah kita, keluh kesah. Tuhan bagi, kita nak anak kita cerdik, tuan-tuan anak kita tidak cerdik. Keluh kesah tak kita? Keluh kesah. Bila kita boleh bersabar, bila kita boleh tahan hati kita, tahan anggota kita di atas keluh kesah yang Tuhan bagi, itu namanya sabar.
Dan bala yang datang daripada Allah Ta'ala. Kalau kita boleh tanggung bala hak Tuhan buat mai pada kita, dan kita boleh tanggung keluh kesah hak Tuhan bagi pada kita, maka itu namanya sabar. Tak amai orang boleh tanggung bala. Tak. Dia melatah dulu baru sabar. Melatah dulu baru sabar. Orang Islam kita pun gitu ke. Bila Allah Ta'ala uji apa, dia kata dulu, cakap dulu. Cakap sampai dia puas, baru dia sabar. Tu bukan sabar, mudah tak tahan lah. Tadi dia kata apa sabar ni? Menahan hati, anggota badan, di atas keluh kesah dan bala hak Tuhan bagi. Kalau mudah lepas dah, tu tak panggil sabar. As-sabru inda sadmatil ula. Sabar tu ketika dipanahan pertama. Kalau orang celah mak ayah kita, bodoh mak ayah hang, kita balas balik. Dok, itu mana sabar. Kalau dia kata bodoh mak ayah hang, kita pun balas bodoh gak mak ayahmu. Tak sabar tu. Tu kita balas dah. Apa untung kita balas? Tak ada untung apa. Boleh jadi kelai lagi. Sebab apa kita balas? Kan? Orang yang diam ni menang. Sebab tu Nabi kata, cakap ketika waktu dia ya. Kan? Cakap ketika waktu dia saja. Jangan kita bercakap luar pada waktu dia. Kalau kita cakap luar pada waktu dia, akan jadi lebih mudarat. Lebih tu. Dan menanggung kesusahan mengerjakan segala suruhan Allah Ta'ala. Kita tanggung segala susah hak Tuhan bagi. Untuk kita mengerjakan apa hak Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala suruh kita semayang. Kita tanggung susah hak ada. Mai juga semayang. Allah Ta'ala suruh kita sedekah. Kita sedekah juga walaupun kita susah. Allah Ta'ala suruh kita buat baik. Kita buat baik juga walaupun kita benci jiran kita. Ini makna dia apa? Dia menanggung kesusahan untuk mengerjakan suruhan Allah Ta'ala. Ketika mana kita tanggung kesusahan tu, itu panggil sabar. Sabar ni bukan cakap je, saya sabar tak. Ketika kita berani tanggung, tu sabar tu. Dan menanggung kesusahan meninggalkan segala larangan. Kita tanggung kesusahan untuk kita tak buat apa Allah Ta'ala larang. Itu mana sabar juga. Ketika mana kita tengok orang hak segok pada kita kan, kita dengki pada dia. Tapi kita sabar. Tak mau dengki. Dapat pahala. Kalau kita tengok orang tu, dia lebih kaya pada kita, kita dengki pada kekayaan dia, maka kita tidak sabar. Kerana kita tak boleh kawal hati kita di atas keluh kesah apa Allah Ta'ala bagi pada orang lain. Payahlah sabar ni pun. Sabar, zuhud, diam, korang makan. Nono semua payah. Payah nak buat. Tapi dia akan jadi senang kalau orang sekeliling kita pun buat benda yang sama. Kalau orang sekeliling kita pun dia tak zuhud, dia tak sabar, maka kita sekali tidak zuhud dan tidak sabar. Begitu. Firman Allah Ta'ala dalam surah Luqman, wasbir ala ma asabaka. Dan sabarlah atas apa yang mengenai diri kamu dengan mengerjakan perintah Allah. Sabar. Apa yang Allah Ta'ala balakan ketika kamu mengerjakan apa yang Allah Ta'ala suruh? Sabar. Nabi Muhammad ni adalah penghulu kepada orang-orang yang sabar. Sayyidus sabirin. Kalau kita rasa kita sabar banyak dah, Nabi sabar kuat pada kita. Nabi sabar ketika dibaling dengan najis dan batu ketika Nabi berada di Taif. Sehingga Jibril tanya pada Nabi, mau tak aku jadikan langit mereka sebagai bumi, bumi mereka sebagai langit? Kata Nabi, tidak. Kerana mereka tidak mengetahui. Tapi sekarang kita tengok di bumi Taif, tiada seekor pun manusia yang berbangsa kafir, beragama kafir. Semua orang Islam berkat doa Nabi dan dia sangka baik Nabi pada mereka. Itu Nabi sabar. Kita dah jiran bubuh plastik sampah depan rumah kita pun, hati kita keluh kesah dah. Apa dia buat ni? Kita kata, kita nak pergi marah dah ni. Baru plastik sampah main duduk depan rumah kita. Nabi orang tahu sampah di tubuh dia. Jadi kita dengan Nabi, kalau kita boleh sabar, Nabi ketua orang sabar. Nanti dekat syurga ada pintu hak dimasuki oleh orang-orang yang sabar saja. Walaupun dia kaya, dia sabar masuk pintu tu. Walaupun dia miskin, dia sabar masuk pintu tu. Seperti mana masuknya orang berpuasa ke dalam syurga melalui pintu orang yang suka berpuasa. Begitu. Dan firmannya lagi, firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ahqaf. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul.
maka sabarlah kamu seperti mana sabar oleh ulul azmi. Ulul azmi ni rasul-rasul yang 5 yang Allah Ta'ala berikan mereka ujian yang besar sehingga mereka dikategorikan sebagai rasul ulul azmi. Seperti Nabi Nuh, Allah Ta'ala datangkan umat yang ramai tetapi tak ramai yang ikut Nabi Nuh. Seperti Nabi Musa alaihi salam, Allah datangkan umat yang ramai tetapi Allah letakkan Fir'aun. Bagaimana Nabi Musa berinteraksi dengan Fir'aun. Dan Nabi Muhammad juga di kalangan Nabi Ulul Azmi atau Rasul Ulul Azmi yang banyak dugaan dan ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala suruh kita sabar seperti sabarnya mereka. Tapi kita boleh ke tak? Boleh nak ikut. Tapi nak jadi lebih pada mereka, saya rasa tak. Sebab ujian kita takkan sama dengan ujian para Nabi. Ujian kita takkan sama dengan ujian para Nabi. Kita orang beli lebih sikit pun hati kita keluh dah. Tosa kata orang, adik kita beli sudahlah. Keluar daripada perut yang sama, daripada ibu yang sama. Tetapi ketika mana dia ada motor baru, hati kita keluh kesah dah. Tak nanti orang. B tu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'a'ta ahadun ata'an khaira wa awsa'u minas sabri. Tidak diberi kurniaan oleh Allah Ta'ala sebagai pemberian kurniaan akan seseorang yang lebih berkebajikan dan lebih luas melainkan sifat sabar. Sifat sabar ni, kalau kita ada, orang kaya ada kata, kita lebih baik pada orang kaya. Sifat sabar ni, kalau ada pada kita, orang yang rajin semayang, kita lebih baik pada dia. Kerana apa? Kerana orang yang memiliki sifat sabar ni lebih baik daripada orang yang ada kelebihan yang lain. Tak semua orang ada sifat sabar. Seperti mana tak semua orang ada sifat zuhud. Zuhud tu, Sayyidul Zahidin Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad balik rumah tanya Aisyah, wahai Aisyah apa ada? Aisyah kata apa? Kurma saja. Nabi makan belah 2 dengan Aisyah. Bukan rumah Nabi ada macam kita beli Tesco, beli beraga-raga balik bawa di rumah. Tak. Apa ada makan, tak ada puasa. Nabi orang kaya ni di Madinah kan, ada sahabat-sahabat semua kaya-kaya. Abdul Rahman bin Auf kaya, Abu Bakar Siddiq kaya, Abdul Rahman Omar Al-Khattab kaya, Osman pun kaya. Osman ada telaga kan, telaga Sayyidina Osman. Sehingga sekarang pun ada, kalau tuan-tuan pergi Mekah. Kan ada telaga Sayyidina Osman. Sekarang mereka semua orang kaya-kaya. Nabi sebagai pemimpin besar, dalam rumah ada kurma ya. Kita ni Allah, baru cikgu sekolah macam saya, dalam rumah macam-macam ada. Malu kita pada Rasulullah. Kita beli barang seperti tak ada hari esok. Tak? Beli barang seperti tak ada hari esok. Tapi kalau buat ibadah, macam ada hari esok lagi. Tak apa lah. Esok boleh semayang 2 rakaat lepas zuhur, hari ni tak buat, tak apa. Tak? Kita semayang zuhur, Allahu Akbar, semayang 4 rakaat. Bila orang lain bangun semayang lepas semayang zuhur 2 rakaat, kita balik rumah, hati kita kata apa? Tak apa lah, esok boleh buat, esok main buat bab dia zuhur. Kita rasa esok ada. Tapi kalau pergi supermarket, lupa terus esok ada. Jadi esok macam tak ada, beli semua. Tu perangai kita. Nak tengok kita dengan para Nabi ke mana. Boleh tak sampai sahabat para Nabi? Tak boleh lah kalau perangai macam tu. Betul tak? Lalu kita kan. Main terawih masalah bulan puasa nak main kan. Orang buat 20, kita buat 8. Esok ada lagi. Tapi kalau pergi pasal Ramadan, beli semua macam esok tak ada hari puasa dah. Makcik tu esok main lagi meniaga. Kita rasa keluh kesah kalau tak beli. Beli semua. Kempur-kempur balik. Takkan pun. Kena tipu dengan iblis. Tak ada pasal Ramadan, bagus lagi pada ada. Betul tak? Lagi orang yang meniaga pasal Ramadan, marah saya pula. Kalau tak ada, lebih bagus. Kerana apa? Kerana tak ramai orang Islam kena tipu dengan iblis. Beli tu tak apa, hukumnya harus jual beli. Tapi kalau dia beli berlambak-lambak, bercepung balik tak makan tu, hukumnya haram pula bazir. Habis tu. Bermula sabar itu terbahagi pada 3. Sabar ni 3 bahagi. Sebut sobar kan? Sabar. Sebab tu, kat Mesir kan, kalau kita mengaji Mesir,
apa dia abah-abah lama ataupun orang-orang sini kalau kita pergi Mesir dia akan kata mim sod ra tu dia ada makna dia. Mim makna dia musibah. So makna dia sabar, ra makna dia redha. Bila mai Mesir ni mu akan kena musibah juga walaupun sikit. Mu akan kena musibah juga walaupun sikit. Lepas mu kena musibah, mu kena buat apa? Sabar di atas musibah. Bila habis mu sabar, mu redha. Ha tu, dia pesan sebab main Mesir tak macam Malaysia. Kan kita kena bangun awal pergi buat pasport. Kan? Kita pasport tu pakai nombor ya, aircon lagi. Depa tempat immigration kan, kena beratok sampai ke jalan tu. Pi sebelum subuh pukul 4 pagi pi beratok dah. Jabat immigration buka pukul 8. Cuba bayangkan mayang tanah. Angkat sejadah mayang tanah tu lah. Sebab apa? Takut orang potong kita. Punya sampai ke jalan tu. Tu di antara musibah-musibah dia kena sabar. Sana sistem Azhar bukan komputer, semua tulis tangan. Kertas-kertas tak guna ni pakai kat belakang je tulis nama kita. Apa kita dapat? Kertas kat belakang ni bukan kertas A4 kita putih depan belakang kan. Dia hak depan mana main budak-budak sekolah punya belakang. Dia tulis tentu lah. Jadi kena sabar. Hilang kertas tu kita nak kena beratok pun. Beratok pula. Jadi kena sabar tu abang-abang lama mim musibah, sabar, ra redha. Kena jaga 3. Ni pun kena sabar juga dengan ni. Sabar ada 3 bahagi. Pertama, sabar atau menahan diri daripada keluh kesah dan menahan diri daripada mengadu-ngadu kepada orang lain selain daripada Allah. Allah Ta'ala bagi kita susah, kita sabar tak mau adu pada orang lain, melainkan kita adu kepada Allah Ta'ala. Itu mana sabar yang bahagian nombor 1. Allah Ta'ala bagi kita rasa susah, tapi dia nak kita bagi tahu dia. Sebab dia yang bagi kita susah, kita balik bagi tahu dia juga. Jangan adu ke orang lain. Itu mana sabar pertama. Kita susah bagi tahu mak ayah kita dulu. Allah dulu baru mak ayah. Kan? Allah dulu baru mak ayah kita. Kita bagi tahu Allah Ta'ala dulu. Itu mana sabar. Kita jangan halalkan musibah Tuhan bagi pada kita. Kita jangan pergi cerita ke orang lain lagi. Yang kedua, sabar ketika mengerjakan perintah Allah Ta'ala. Ni sabar juga. Ketika mana kita nak semayang, kita kena sabar dengan Tok panggil Tok Imam. Kadang-kadang Tok Imam baca panjang jelok. Kadang-kadang Tok Imam baca tak betul. Kadang-kadang Tok Imam baca pendek sangat. Kadang-kadang Tok Imam laju telajak. Sabar. Kadang-kadang kita main masjid, ramai orang tengok kita atas bawah. Kan? Kita sabar. Kita nak main buat perintah Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala uji juga nak tengok kita sampai ke dok. Kita sampai juga. Boleh ragah 2 anak tangga. Alhamdulillah. Boleh. Azan saya 5 minit tu sambung pula. Boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la hawla wala quwwata illa billah.
التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد وسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة. Sambung. Nombor 2, sabar ketika kita nak lakukan perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat suruh kita buat amalan ni, ingat senang, susah. Suruh main semayang pun susah, kena sabar. Siapa boleh berdiri? Walaupun berdiri 4 minit, 5 minit, siapa boleh berdiri? Ramai orang tinggal semayang kerana nak berdiri 5 minit ya. Kalau kita berani sabar di atas, nak laksanakan perintah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi pahala. Tapi kalau kita tak sabar, lepas tu meninggalkan lagi perintah Allah Ta'ala, justru Allah Ta'ala akan memberi kita balasan dosa. Yang ketiga, sabar ketika kita nak meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Nak meninggalkan larangan Allah Ta'ala pun perlu kepada sabar. Kerana Allah Ta'ala akan hias benda yang kita suka tu, sampai kita boleh buat benda tu. Asal benda tu haram, seperti berzina. Zina ni, dunia hias dia sampai dia rasa jadi macam elok, sampai kita mau berzina. Tengok aurat orang kan, dia tak lawa mana pun, tapi dunia hias sampai kita nak tengok benda haram. Kalau kita sabar di atas, jauhkan diri kita daripada apa yang Allah Ta'ala larang, dapat pahala. Hari ni ramai orang berzina. Mengandung dulu baru berkahwin. Ramai anak-anak muda sekarang, umur belasan tahun. Ramai hari ni perempuan yang sudah ada suami, masih berzina dengan suami orang di luar. Ramai. Apa hukum wanita yang berzina di luar, sedangkan suami dalam rumah tidak mengetahui? Allah Ta'ala akan heret dia ke dalam neraka, bubuh rantai daripada api neraka. Dan Allah Ta'ala akan kosongkan dia punya pahala bagi kepada tok laki, dan dosa tok laki bagi kepada dia. Itu balasan kepada perempuan berzina dengan suami orang lain, sedangkan suaminya ada di rumah. Dan kalau dia berzina, dia bagi tahu laki dia, dan laki dia tahu dia berzina dengan suami orang lain, dan laki dia sengak, maka Allah Ta'ala akan hamput suami dia dulu masuk neraka. Kerana laki dia dah jadi dayus. Dah ada dayus. Dayus ni Allah Ta'ala akan bubuh dalam neraka. Dayus ni bukan biar isteri kita berzina ya. Kita biar isteri kita tak tutup aurat pun dayus juga. Isteri kita pakai punya ketat pergi beli ikan, dayus, kerana kita tak berani tegur. Kita berani menikah dengan dia, tapi tegur dengan dia, tak takut. Kenapa kita takut? Dia jadi hak kita dah. Pahala syurga dia di bawah kita. Kalau kita tinggal isteri kita dalam keadaan dia melakukan maksiat, maka kita dikira suami yang dayus. Lelaki yang dayus tidak akan membau syurga, kata Nabi SAW. Begitu. Ada 3 jenis sabar. Pakat balik kena mengulang, balik kena riadah, kena berlatih. Sebab apa? Amalan-amalan kesufian ni, dia bukan hanya belajar dengar saja, dia kena balik buat. Seperti mana puasa. Puasa dia melatih kita sifat sabar. Orang lain boleh makan, kita tak makan. Siapa tuan-tuan boleh puasa satu bulan 8 kali? Senin Khamis dia puasa. Setahun dia puasa 80 hari puasa sunat. Kalau dia dah umur 50 tahun, pencen kerja dah, dia Tuhan bagi 30 tahun lagi, dia puasa sunat setiap minggu, tak pernah luput. InsyaAllah Ta'ala bagi masuk syurga dengan pintu orang rajin puasa. Boleh tuan-tuan yang mana yang pencen-pencen ni puasa. Tuan-tuan puasa, sihat pun boleh. Kan? Allah Ta'ala akan bagi kesihatan yang baik. Tu. Hari ni kita mengaji sifat zuhud dengan sifat sabar. Dua-dua sifat ni payah nak jumpa, tak ada jual beli parkir. Market pekan tak ada jual. Kita kena usaha buat sendiri. Kena baca sirah-sirah para Nabi, kerana mereka adalah orang yang banyak melakukan sifat-sifat mahmudah berbanding kita ni. Kita ni celup. Saat-saat kita sabar, saat-saat kita tak sabar, saat-saat kita zuhud, saat-saat kita tamak, saat-saat kita alim, saat-saat kita jahil, saat-saat kita makan banyak, saat-saat kita makan korang, saat-saat kita puasa, saat-saat kita buka. Kita macam tu. Kita orang awam. Tapi jangan salahkan makam dan darajat kita, kerana kita boleh melalui darjat orang lain dengan kita banyak usaha. Tu. Rasa sekadar tu dulu. Yang mana baik itu datang daripada Allah, yang mana yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri. Sebelum tu, bulan depan saya tak main lah. Bulan depan hari 17 bulan saya rasa juga. Rabu, Khamis, minggu ke-3. Kerana saya baru balik umrah 16 bulan. Dan saya minta tuan-tuan sama-sama kita baca Fatihah beliau, supaya Allah Ta'ala bagi kesembuhan
Dan saya tak kena penyakit COVID-COVID ni. Saya cukup takut. Sebab apa? Saya pertama kali nak pergi Mekah. Saya teringin nak tengok apa? Bi'ri Uthman, telaga Sayyidina Uthman, yang Sayyidina Uthman wakaf. Saya banyak cerita ke orang dalam masjid. Sebab saya mengaji tutup uru cerita. Dan hari ni saya nak pergi tengok sendiri. Mana telaga Sayyidina Uthman tu. Jadi saya minta tuan-tuan kita baca surah Fatihah. Moga-moga secara khususnya Allah Ta'ala lindung diri saya daripada kena penyakit yang menyebabkan saya terhalang untuk naik kapal terbang dan sampai ke Mekah dan Madinah, dan secara amnya kepada orang Islam yang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qubur wa qina azabal mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.